nanti kalau korang datang sini memang korang saya akan bagi peluang lah. Setiap orang mesti buat pump down. Okey. Okey, jadi katakanlah kita dah sebisa aircon ni, dah bersihkan apa semua. Sekarang tiba masanya untuk kita pasang balik. Okey, kita pasang balik Okey, kan tadi pipe ni kita dah buka. Pipe ni kita dah buka kan. Pipe gas ni kita dah buka. Jadi udara sekeliling habuk ke apa dia dah masuk dalam sistem. Okey? Okey, tak apa. Kita pasang dia dulu. Din, pasang dia. Korang kalau gambar dia tak berapa nak cantik bagi tahu. Jadi saya tak gerak sangat. Saya rasa kalau saya diam-diam gambar dia okey sikit. Dia kurang lag lah. Ni katakan kita dah selesai buat kerja. Dah selesai buat servis. Kita akan pasang balik semua pipe. Pipe ni sebab dia logam copper kan. Jadi biasanya bila kita buat piping memang sama ngam-ngam je dia punya. Sebab kalau lari sikit nanti dia boleh terbengkok ke apa kan. Jadi nak pasang tu kalau angle dia tak betul pun memang susah nak pasang macam tadi. Dia seorang-seorang susah dia tak masuk pun. Tapi saya tolong pegang dia jadi mudah sikit. Tapi kalau orang dah biasa buat dia boleh buat seorang-seorang. Lagi kalau aircon memang dia yang pasang. Dia yang pasang daripada awal. Dia yang buat kan. Piping tu memang dia yang buat. Lagi dia yang tahu lah. Sama juga bila nak ketatkan kita kena gunakan dua spanner satu untuk tahan, satu untuk pusing. Satu untuk tahan, satu untuk pusing. Kalau satu je kita pakai, kita pusingkan nanti dia boleh biut. Nanti pipe tu bengkok, dia jadi keping ya. Okay. Okey sekarang katakan semua pipe dah okey Semua pipe dah okey, kita dah pasang. Okey. Bila kita dah pasang balik, piping pun dah okey, semua nut semua kita dah pasang. Macam ni pun tadi ni kita tak buka. Katalah kalau kita buka, kita kena ikat, pastikan dia retat. Okey, lepas tu apa yang kita kena buat? Kita kena buat proses vacuum. Okey, kena buat proses vacuum. Okey, vacuum ni dia akan sedut semua udara-udara yang ada kat dalam pipe. Sebab tadi kita dah buka. Okey. Okey, ini namanya vacuum pump ataupun pump vacuum lah. Mesin vacuum. Tu nak sedut. Nampak tak? Ke tak nampak? Hello, respon sikit. Tak jelas. Seorang ni. Patah. Maksudnya? Video patah-patah. Okay, tak apa. Ni nampak tak? Okey, kalau tak nampak korang boleh. Okey, kalau tak nampak jelas juga, lain kali korang boleh Google cari vacuum pump. Atau kalau korang tengok balik video yang kelas kita awal dulu, saya ada tunjuk vacuum pump. Kalau korang ingat balik Okey. Vacuum pump ni dia ada minyak dia. Dia ada minyak dia. Jadi kalau dia kering, kita kena isi lah. Ni dia ada minyak dia. Mungkin tak nampak kot, tak clear. Dia macam minyak enjin lah. Okey, kalau dia kurang nanti mesin ni boleh rosak. Jadi kena bagi maksimum ataupun sekurang-kurangnya lebih tinggi daripada minimum. Biasalah enjin, minyak enjin dia kena cukup. Kalau tak nanti dia ada problem lah. Okey. Lepas tu ini tempat nak masuk, nak pasangkan hose. Okey, belakang ni dia ada switch. Okey, saya pasangkan. Okey, ni manifold ni tadi. Okey, manifold ni tadi saya tak buka lagi yang pipe
tekanan rendah ni kan, hose biru ni saya tak buka lagi. Okey, ni manifold. Okey, jadi yang hose warna kuning, ni saya akan pasang dekat vacuum pump. Saya akan pasang. Okey, ketat lah. Dah pasang ketat. Okey, ni vacuum pump. Okey. Okey. Ingat bila kita buka je pipe, sebelum masukkan gas, kita kena vacuum dulu. Okey. Sama je, sini tekanan rendah. Masuk manifold biru, pergi dekat vacuum pump. Okey. Sekarang saya akan hidupkan vacuum ni. Okey. Ni, lepas tu dekat manifold ni, jinjat tekanan rendah ni kita kena buka dia. Okey. Ni tadi dia jarum tu tunjuk dekat kosong, sekarang dia pergi kat negatif. Negatif 30. Okey. Tadi dia dekat jarumnya tunjuk kosong PSI, sekarang dia pergi negatif 30. Maksudnya dia tengah menyedut lah. Okey. Vacuum ni kita kena buat proses dia. Dia kalau ikutkan kita ada alat dia tau. Alat yang kita gunakan. Dengan alat tu dia ada vacuum meter. Kalau kita gunakan vacuum meter tu, kita tahulah sebenarnya dah cukup belum. Dah cukup belum kita vacuum tu. Tapi biasanya orang tak pakai pun. Kalau kamu kerja kat luar besok, kalau bos korang bekalkan vacuum meter tu, memang best lah company tu. Sebab biasanya memang tak ada. Jadi dia main pakai rasa-rasa je lah. Kadang-kadang kalau pipe dia panjang, maksudnya jenis yang indoor dekat depan. Indoor dekat depan rumah, dekat ruang tamu. Outdoor dia dekat belakang dapur. Jadi pipe dia panjang, jadi dia akan vacuum lama. Mungkin dalam sejam. Okey, proses vacuum memang lama. Tapi ni macam itu, pipe dia pendek je macam tu. Tak adalah, dalam 15 minit dah okey. Tapi hari ni saya tak buat lama-lama sangat lah. Nanti lama pula korang tunggu. Okey? Boleh ya? Faham tak? Faham. Okey. Ni dia tengah vacuum lagi Okey, katakan dah cukup masa. Dah cukup masa dia kita vacuum. Okey? Okey, bila dah cukup masa vacuum, apa yang kita kena buat? Bila kita dah cukup masa vacuum, apa kita buat? Dekat manifold ni, sini yang kita buka ni tadi, kita kunci balik. Kita kunci seketat-ketat. Lepas kita dah kunci ni, dekat manifold ni yang tekanan rendah, kita dah kunci, dah tutup balik. Dekat vacuum pump ni, switch ni kita matikan. Okey. Sepatutnya, dekat manifold ni, dia masih lagi menunjukkan negatif. Okey. Biasanya, ini proses ni kita namakan dia sebagai hold. Kita kena tunggu dulu. Okey. Kita dah tutup ni. Vacuum pump pun kita dah matikan. Lepas tu kita kena tunggu. Kita tengok jarum ni daripada negatif 30, dia naik balik tak pergi kosong. Kalau daripada negatif 10 dia naik pergi kosong, bermaksud sistem kita ada bocor. Sebab sekarang ni sepatutnya dia jadi dalam keadaan kedap udara. Jadi sebab kita dah keluarkan semua, dah vacuum, dah sedut, dia jadi negatif 30. Jadi sepatutnya dia tak akan naik. Biasa saya tunggu lah dalam 5 minit. Kalau buat peti sejuk, biasanya hold ni kita akan tunggu lama. Kadang-kadang setengah malam. Satu malam lah, bukan setengah malam. Satu malam lah kita tunggu. Dan dalam pukul 8 malam tu kita hold. Kita dah habis vacuum, kita hold. Besok pagi baru kita tengok balik. Dia naik balik tak? Sebab kadang-kadang kalau dia ada bocor kecil, dia naik. Tapi perlahan sangat. Kalau macam kita baru tunggu 5 minit, kita tak nampak dia dah naik. Kalau peti sejuk biasanya kita akan hold ni lama. Tapi aircon biasanya orang tunggu tak lama. Kadang-kadang seminit dia tunggu. Macam ni saya sengaja cakap lama-lama, cakap banyak-banyak kan. Dia tak naik-naik. Korang dalam skrin ni nampak ke jarum?
Nampak, Nampak, nampak. nampak. Dia kat sini Sini negatif 30, kosong kat sini. Macam tu lah. Jadi telunjuk saya dekat tempat kosong. Jari hantu ni dekat negatif 30. Dia masih kat situ. Okay, dia tak naik lagi Bila dia tak naik, kita dah tunggu lama pun dia tak naik, kita boleh anggap bahawa sistem ni dia tak ada bocor. Okay, bila bocor, barulah kita boleh masukkan gas. Hello, dengar tak? Dengar, dengar, dengar. Okay, okay, lag gambar ke suara? Macam semua je lag ni. Lag. Gambarnya dengan suara sikit-sikit. Okay. Okay, sekarang ni kita sekarang kita tunggu jarum manifold ni dia tak naik. Dia masih lagi negatif 30. Okay, bila kita tengok dia tak naik, kita tahu bahawa sistem pipe kita tak ada masalah, tak ada bocor. Jadi kita boleh lepaskan gas. Okay, lepaskan gas daripada kompresor ni. Okay, cara dia, kita buka lah. Ni tadi kita dah kunci. Sini kan tempat dia keluar. Yang bawah ni tempat dia masuk. Okay, tapi sebenarnya tak kisah pun. Bila kita lepaskan ni, kita boleh buka mana-mana dulu. Okay, sekarang saya buka. Tengok. Manifold. Nampak dia naik? Yes. Jarum nampak dia naik? Nampak. Jarum naik. Okay. Okay, sekarang saya buka habis . Saya buka habis. Yang atas ni. Lepas tu yang bawah pun saya akan buka agak. Okay, sekarang dua-dua saya dah buka dia punya kunci Allen key dia ni. Maksudnya kita sekat aircon tu, gas dia. Jadi dia dah masuk dalam sistem. Jadi sekarang gas daripada outdoor dah masuk juga dekat outdoor. Okay, dekat manifold pun dia dah tunjuk banyak lebih lah. 100 berapa lah. Tapi jangan risau bila kompresi hidup nanti dia akan pergi pada bacaan yang sebenar. Ingat okay, sekejap Din, pasang. Hidupkan balik aircon . Okay. Okay, ingat bacaan dekat manifold tak valid tau kalau sistem tak hidup. Macam ni, saya dah pasang ni. Dah pasang. Tapi aircon tak hidup. Bila aircon tak hidup, walaupun dia bagi bacaan, tapi bacaan ni tak valid. Jangan ambil bacaan dalam keadaan sistem tak hidup. Sistem hidup, kompresor hidup. Sekarang ni walaupun aircon tu dah on, tapi kompresor tak hidup lagi. Bila tak hidup lagi, bacaan yang kita nampak ni tak valid. Tak boleh pakai lah. Macam ni jangan kata, ini dah terlebih gas ni. Tak, belum. Tunggu sampai kompresor menyala, dia berfungsi. Nanti baru dia akan pergi kepada bacaan yang sebenar. Okay. Okay, aircon yang ni, dia punya kompresor kalau nak hidup balik memang makan masa lama lah. Dekat 5 minit agaknya kot. Okay, tapi sementara tu, okay, ni dia punya blower dah ada, dah hidup. Okay, sementara tu saya nak tunjukkan dekat ni eject ataupun cooling coil dia ada satu sensor tau. Nampak sensor ni saya tunjuk? Nampak. Okay, inilah sensor dekat cooling coil. Lepas ni dia ada rumah dia kat sini. Ni dia ada rumah dia dekat sini tau. Dia akan terkena dekat cooling coil. Dia yang akan detect dah cukup sejuk belum. Ikut setting kita lah. Okay. LED ni kat bawah ni biasanya warna hijau. Hijau dihidup. Jadi satu lagi warna kuning ataupun oranye lah. Kalau oranye tu berkelip walaupun kita tak set timer, biasanya sensor ni ada problem. Sensor ni ada problem sama ada dia kotor, dia tak sentuh cooling coil dengan baik, ataupun wire dia dekat board tak sambung dengan baik. Dia ada sini lah, sambung dekat board. Okay. Ini saja saya bagi tahu. Tapi memang korang kena tahu pun. Sebab penyelenggaraan kan. Itu antara benda-benda yang kita akan perhatikan lah. Okay. Lepas
So ni dari segi wiring dia, ini tempat supply dia. Maksudnya daripada supply plug dinding lah. Okay, yang ni untuk pergi ke kompresor. Tak apa, wiring tu nanti kemudian baru kita tengok. Tanpa mungkin kelas Cik Zainuddin dia ada terangkan kot. Nanti dia akan terangkan sebab korang memang kena buat wiring juga untuk pasang aircon. Okay. Saya dah bebel ni pun kompresor dia tak hidup lagi. Memang lama lah nak tunggu. Okay, sementara tu ada apa lagi korang nak tanya? Okay, ni dia punya board dia. Board dia. Biasanya kita tak repair board ni. Kalau kita detect board ni rosak, kita tukar je lah. Tapi board tu tengok juga. Ada yang jenis kalau dia punya kerosakan tu kita boleh repair. Ada yang memang tak boleh lah. Biasanya kalau macam kapasitor dia terbakar ke apa, tu kita tukar lah. Okay, kompresor dah hidup. Kompresor dah hidup. Okay, tengok manifold. Ya, dia pergi pada bacaan 60. Baik, dia turun. Tak stabil ni saya rasa ada problem sikit lah dari segi piping. Ataupun kompresor tu dah tak berapa nak bagus. Biasalah barang lama. Tapi dia dah okey balik lah. Kalau baru biasanya dia terus stabil Dia mungkin juga ada sumbat kat mana-mana. Bila sumbat kat mana-mana, sebab itu kalau aircon lama, kadang-kadang ada satu ketika kita kena buat flushing. Cuma dalam kita punya subjek yang ini, kita tak ada buat flushing. Macam biasalah, kalau kita buat cepat, korang buat amali semua dah okey, mungkin saya akan tunjuk macam mana flushing. Kalau flushing memang untuk nak elak lah benda sumbat. Kalau setakat sumbat dekat pipe ni, tak ada masalah. Yang biasanya bila kita buat flushing tu, ni mungkin kat kondenser, aduh panas pula. Ataupun dekat evaporator, dia punya pipe dia kan halus-halus, dia sumbat kat situ. Ataupun dekat metering device ke, apa, peranti pemeteran kan. Okay. Ya, sikit parameter. Okay, nampak tak parameter bagi tahu berapa? Nampak. Nampak. 386. Berapa? 3.86. Okey. Lebih kurang lah dengan spek 3.92. Jadi okey lah. Kalau tengok pipe dia pun, sebenarnya pipe ni basah Nampak ada macam wak air. Nampak. Nampak Boleh nampak? Nampak macam kilat sikit. Dia ada air ni. Basah lah. Okey. Tu tunjukkan gas okey lah. Kalau tak okey dia frost. Dia frost. Kalau gas kurang dia frost. Tapi dia basah macam ni. Dia okey lah. Ambil tu. Parameter. Nampak ke tak nampak 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 tak? Nampak. Berapa? 14.3. 14. Ni apa tu? Okey. Tengok pipe besar dia. Patutnya panas lah. Lebih panas lah. Nampak berapa? 33.1. Okey. Pipe kecil 11 je. Okey, memang sejuk lah ni. Ni kondenser dia. Tengok, kondenser dia berapa? 42.9. Berapa?
42.9. 42.9. Sekarang ni kita tengok dekat cooling coil dia berapa. Salah tembak je. Ni salah tunjuk, sorry. Nampak? Berapa? Nampak? 16.9. Okey lah. Cooling coil dia pun dah 16. Biasa kalau kat cooling coil ataupun evap tu dah dapat 16, kira okey lah. Okey?